Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sekarang dalam sharing chess learning number 30. Okey, dalam sharing chess learning number 30 ni kita akan bincangkan tentang basic of king, pawn and game. Jon Snow, Game of Thrones. Mari kita saksikan. Okey, video kali ni akan bincangkan tentang king, pawn and game. Okey, sebelum tu saya nak sentuh sikit pasal king, pawn and game, pasal perbincangan, discussion, understanding of king, pawn and game. Endgame ni permainan ada opening, middle game, endgame hujung. So endgame ni biasanya dia akan makin pieces tu akan banyak berkurang lah. Jadi dia ada study pasal endgame. Tapi pernah saya sentuh dalam video-video sebelum ni, macam mana cara pengajaran daripada basic lah, daripada budak-budak, antara perbezaan antara pengajaran chess yang diajar di Rusia. Masa tu kan Rusia antara ada Boris Spassky, ada Anatoly Karpov, ada Garry Kasparov, dia punya masa kebangkitan komunis USSR, dia punya training tu, cara training dan menghasilkan juara dunia oleh Russia, dia berbeza sikit cara American. Yang contohnya Bobby Fischer, Bruce Pandolfini, cara dia punya pembawakan tu. Okey. Kalau dekat Amerika, United States, cara pengajaran dia ajar budak-budak daripada kecil sampai dia masa mula-mula dia acclimatize dengan chess game untuk menjadi juara, biasanya dia ajar board macam ni, penuh. Pawn, ada rook, ada knight, ada queen, ada king, dan dia punya penekanan ialah macam mana combination of pawn, combination of piece, macam mana dia interact each other, penekanan. Tapi kalau Russia, cara Garry Kasparov, cara Karpov, cara Boris Spassky, Vladimir Kramnik, cara mereka mereka diajar gunakan piece sikit dulu. Belajar king pawn dulu. Belajar king pawn rook dulu. Belajar king pawn bishop dulu. Dia belajar sikit. Dia belajar basic supaya dia punya basic structure untuk permainan chess dia mantap. Okey, jadi apa yang saya cuba lakukan kat sini, saya tak boleh nak cover semua volume. Untuk endgame ni ada banyak dia punya discussion pun banyak sebenarnya. Endgame dia ada tebal punya. Pasal endgame saja buku pun banyak apa semua. Jadi cuma saya nak sentuh pasal king pawn endgame dan saya bagi tahu basic saja. Basic of king pawn endgame ni semua boleh tu. Sama daripada yang baru belajar, sama ada yang pertengahan ataupun yang dah lama belajar, jadi dia boleh belajar tentang apa video yang saya nak sharekan. Jadi ini basic of king pawn endgame. Okey, ni semua kena tahulah ni basic. Okey, sini ada king, ada pawn dan ada king. Okey, satu soalan. Jadi sepatutnya kalau dalam macam ni, siapa yang patut menang, putih atau hitam? Okey, tapi saya terus cut short lah nak ajar. Okey, sebenarnya dalam keadaan ini sepatutnya black boleh draw. Okey, macam ni contohnya. Okey, kalau kita pergi basic. Okey, ni putih, king, ada pawn, ada knight. Okey, dia punya strategi dari putih dalam prinsipal dia dalam untuk menang dalam game ni ialah king dia kena pergi ke hadapan. King hitam ke depan, king putih kena pergi ke hadapan. Dia kena lawan depan. Jadi dalam king pawn ni saya nak bagi tahu prinsip pertama, opposition. Kita kena oppose dia. Sama ada hitam atau putih, dia kena oppose. Ni antara dua ni dia bila dia jalan macam ni. Okey, tadi kat sini, alright. Putih jalan, hitam jalan. Bila kat sini, okey, hitam nak pergi mana? Bila putih masuk untuk oppose hitam, hitam kena lari tepi. Okey. Bila macam ni, konsep yang kedua ialah king kena flanking.
Jadi putih kena flank. Dia kena flank. Bila flank maksudnya hitam ni dia terpaksa lah. Dia tak boleh pergi sini. Dia tak boleh pergi sini. Dia tak boleh pergi sini. Dia boleh pergi sini tapi bahayalah nanti ni boleh tolak. Jadi dia terpaksa undur balik. Kalau dia pergi sini, pawn jalan sini, habislah dia. Kalah lah. Dia orang kalah. Okay? So, hitam terpaksa patah balik. Okay? Hitam terpaksa patah balik. Putih menggunakan prinsipal nombor 1, oppositionary. Okey, opposition, oppose hitam. So hitam nak pergi mana? Hitam tak boleh nak pergi mana. Bila oppose, maksudnya hitam terpaksa ke kiri ke kanan. Okey, katakan dia pergi ke sini. Okey, jadi putih akan flanking dia kat situ. Okey, hitam tak boleh buat apa. Hitam terpaksa tunggu dekat sini kan. Okey, tunggu kat sini. Okey, tak apa. Putih jalan. Satu. Hitam nak jalan mana? Dia tak boleh, yang penting sekali prinsipal ketiga. Dia kena jaga queening square. Dia tak boleh king ni berada, king putih ni tak boleh berada dalam sini. Bagi pihak hitam untuk draw, dia kena bawa dia kat sini sebab dia kena jaga menghalang daripada king putih sampai ke queening square. Opposition, flanking. Sekarang saya bagi tahu prinsip queening square. Okey, pawn jalan kat sini. Okey, hitam jalan kat sini. Putih jalan kat sini. Okey. Hitam dia boleh draw sebab dia bila dah sampai kat sini dia cuba mengamalkan oppositionary. Okey, oppositionary. Okey, kalau putih jalan kat sini is a draw. Sebab tu saya cakap hitam boleh draw sebab putih jalan kat sini. Putih tak boleh tinggal. Jadi putih tak boleh tinggal, nanti kena makan still draw, stalemate. Okey, katakanlah putih tahu dia tolak sini dia akan stalemate kan. Jadi putih tolak kat sini. Okey, putih tolak kat sini. Apa yang hitam kena buat? Oppositionary. Kena oppose position dia, letak kat sini. Kalau dia katakan dia bergerak sini, jangan balik ke sini. Opposition, lawan sebaris dengan dia. Okey, sebab kalau dia tolak sini, tolak sini. Oh, yang ni menang. Okey, sorry. Okey, bila kat sini dia kena apa yang dia balik? Sorry, bila dia balik dia kena tunggu sebab kalau dia masuk opposition, sorry. You kena fikir pasal oppose dia sebab bila check tu. Bila dia kat luar ni, tunggu dia supaya bila dia masuk dia oppositionary. Jadi konsep oppositionary, konsep flanking, dan jangan biarkan dia dapat queening square. Sebab once king dah dapat queening square, dia akan pergi 1, pergi 2. Okey, boleh? Cuba tengok sekali lagi. Okey, so sekali lagi dalam king pawn endgame, satu king, satu pawn dengan black sepatutnya boleh draw. Tapi kalau tak pandai, black boleh kalah. Tapi prinsipal untuk putih, dia tak boleh tolak ke depan lah. Ke depan dia kalah. Dia punya prinsipal dia pertama sekali, king kena pergi depan dulu. Lawan dulu depan. Lepas tu baru tolak slow-slow. Itu cara prinsipal nak. Yang ni tak apa. Dia akan ke belakang dulu. Position, okey. Putih dia cuba kejar ke mana hala. Kalau dia pergi sini, jangan pergi sini, pergi sini. Jadi dia akan repetition sehingga menyebabkan draw. Okey, katakan dia pergi sini, tak apa, boleh lagi. Putih tolak, putih juga sini, tolak. Kalau macam ni, kalah, sorry. Dia kena fikirkan pasal oppositionary. Okey, alright. Itu konsep opposition, konsep flanking. Okey, kalau dalam macam ni, saya nak terangkan tentang ada dua konsep dalam hal ni. Ni nama dia, dalam king pawn endgame, nama dia rule of square. Rule of square ni maksud dia macam ni. Okey, katakan dekat sini. Kalau pawn dekat sini, king dekat sini, kalau pawn ni gerak 1, gerak 2, gerak 3, gerak 4, soalan sekarang, adakah king hitam sempat untuk sampai sebab dia berada dalam square ni. Nama dia rule of square. Okay, kita bagi contoh.
tekan ni tolak, satu, hitam kejar, tolak satu, hitam kejar, tolak satu, hitam kejar. Nampak? Sempat. So, bila nak cara calculate rule of square, jika hitam berada di dalam square ini, dia akan sempat kejar putih. Ini nama dia rule of square. Ini basic king pawn endgame. Okey, basic king pawn endgame. Okey. Kalau macam ni, macam mana putih nak menang? Putih sebenarnya dia akan kalah kalau dia bergerak sini. Saya cakap saya. Cara yang sebenar dia ni ialah principle of shouldering. Okey, dalam principle of shouldering sepatutnya king kena gerak sini. Shoulder, dia shoulder. Bila king lari kat sini, king hitam nak datang, dia shoulder. Dia nak datang, shoulder. Even kat sini pun shoulder. Okey, bila dia patah balik, baru pawn boleh kejar. So, dia tak sempat nak kejar pawn, tak sempat nak kejar. Okey, so prinsip seterusnya yang nak bagi tahu ialah shouldering. Tadi ada prinsip oppositionary. Okey, lepas tu ada prinsip of flanking. Lepas tu ada prinsip of shouldering. Okey, so halang. Once prinsip seterusnya ialah queening. So once dah queen, supaya king ada kat sini, jadi dia king ni berada pada queening square untuk facilitate, untuk menolong, untuk this pawn bertukar, untuk promote ke queen. Okey, cumanya ada banyak lagi variation lah, tapi saya bagi tahu asas dia. Opposition, flanking, shouldering dan getting the queening square. Okey, selepas tu sekarang ni kita terus kepada satu permainan saya. Yang saya lawan putih, saya putih lawan hitam. Rating dia lebih kurang 1830 lawan dengan 1140 macam tu, lebih kurang equal. This game is very interesting, tapi saya tak sempat nak tunjuk sebab saya nak bincangkan tentang king pawn endgame. Yang ni dalam permainan ni 10 minit no incremental, rapid 10 minit no incremental, dan perlawanan ni bermain dalam King's Gambit. Dalam King's Gambit tu, kalau nak tengok dia punya permainan tu memang menarik lah, tapi this is the end position di mana saya ada kelebihan 2 rook menentang hitam, dia ada rook, bishop dengan pawn. Sekali tengok macam saya lebih, memang saya lebih, tapi dari sudut markah 5, 8, 9, saya 5, 5, lebih kurang but not that bad. Okay. Cuma saya nak bagi tahu macam mana kita nak fikirkan pasal king pawn endgame dalam ini, macam mana kita nak aplikasikan apa yang saya terangkan. Okey. Akhirnya dalam game ni bishop, rook akan out of the game. Okey. Tapi maksudnya apa yang saya nak cakap, cuba kita belajar fikir calculation tentang macam mana nak fikir endgame, macam mana nak menang. Okey, tadi saya dah terangkan sedikit pasal prinsipal tentang opposition, flanking, shouldering dengan macam ni nak dapat winning square. Okey, saya nak tambah sikit dalam king pawn endgame, consideration lain yang difikir ialah macam mana pawn structure. Okey, tengok putih. Putih ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tapi lebih 1. Ini putih, hitam pawn pada H6 ni dikatakan pass pawn. Maksudnya tidak ada pawn lain. Nama dia pass pawn. Okey, dia agak berharga dan dia berada pada ujung file yang hujung, pada H5. Dia dekat tepi. Okey, so antara yang lain kena tengok ialah pawn ni ada, semua rapat, semua kiranya lebih kurang sama. Okay. Ini dikira backward pawn sikit lah. Pawn ni, pawn putih ni dikira sedikit backward. Okey, tak ada masalah. Kita tengok macam permainan game ni, akhirnya kita akan menunjukkan. Okey, itu consideration kita. Saya punya consideration ialah kalau saya out this one, out this one, out this one, out this one, adakah saya boleh menang dengan pawn dan
king dan 4 pawn saya dengan king dan 4 pawn. Adakah saya mampu menang? Boleh menang, cuma cara kita position supaya apabila trade semua berlaku, rook, bishop, semua dah out of the board, dah keluar pada board, saya berada dalam keadaan yang mana saya boleh buat sama ada flanking, shouldering ataupun oppositionary supaya saya dapat queen kan saya punya pawn, promote saya punya pawn. Kita tengok okey. So dalam hal ni putih cuba nak makan ni ataupun saya cuba maintainkan, maksudnya saya cuba lock king dia tak boleh bergerak. Okey, tak apa sebab game ni dia dah banyak dia punya tu, kita terus jump pada end game Okey. Pawn jalan kat situ. Okey, saya gerak. Okey, saya tahu rook dia anytime boleh check saya. Dia check. Okey, bila check macam ni saya kena fikir macam mana saya nak gerak. Okey, dia akan continuous check. Kalau saya pergi sini, dia continuous check. Pergi sini silap-silap boleh draw. Apa yang saya buat ialah saya come closer to this rook. Saya come closer to this rook. Apa yang saya buat ialah saya pergi dekat. Maksudnya bila rook check, bila dia pergi dekat, dia tak boleh nak tu. Kalau saya stay, dia tak boleh nak terus check. Bila kita dekat, dia kena lari. Okey, pawn lari. Bila dia offer kat sini, jadi saya cakap kalau saya keluarkan semua dua rook ni, tukar trade everything, saya nak flanking dia. Flanking. Dan kalau siapa-siapa biasa pada konsep, nama dia Zhak Zueng. Zhak Zueng ni maksudnya lepas dia jalan, dia lagi rugi. Tak apa, nanti kita tersentuh. Okey, so dia check. Apa yang saya buat, saya offer trade sebab saya sudah bersedia sebab saya rasa king saya, kalau kita trade king saya sempat halang flanking ataupun shouldering tadi, opposition, kita lawan dia supaya saya sempat trade ni, saya sempat trade dua-dua ni hilang dan saya flank daripada sini. Okay. So saya offer untuk trade. Dia tak nak trade lagi, kita pergi dekat dengan dia lagi, jadi dia terpaksa buat decision. So rook makan. Okay. So macam saya cakap tadi, tinggal saya nak trade ni, adakah saya mampu 5 trade dengan 4 markah, tapi saya berada dalam position yang saya boleh buat Zhak Zueng. Saya boleh buat dia dalam posisi yang saya boleh flanking, saya boleh shouldering dia, tolak king dia. Okey. So dia ada, saya pergi, king dia lambat kat sini. Okey, ni satu prinsip. Opening, middle game, end game. King pada opening dia kena stay kat dalam, kena castle. Pada middle game dia kena stay. Tapi as a lot of pieces off the board, dah keluar, dah kena makan, dah kena capture, dah kena trade apa semua, nilai king semakin tinggi dan king perlu lebih aktif. King activity must be active. So ni prinsipal yang kelima. As end game go along, opposition, shouldering, flanking, winning square dan king activity kena increase. Kita kena lebih dominan. Nampak? Jadi masalah black lambat nak settle benda ni. Okey? Dia lambat. King activity dia pasif. Dia in fact dia bergerak ke sini instead of challenge kat sini, sebab mungkin dia tak ingat saya nak tu. So saya pergi kat sini, saya ready untuk exchange. Dia tak boleh gerak sini. Dia kena melalui saya, dia tak boleh gerak sini. Okey? Alright. So okey, dia cuba buat effort untuk break. Maybe dia try to get a pass pawn. Okay, maybe dia nak try dapat pass pawn supaya pawn dia boleh pergi. Macam mana dia nak cuba. Okay, saya punya calculation, jangan makan, sebab kalau saya take dan dia take, dia ada dua center pawn dan dia ada yang ni, dia akan jadi pass pawn. Dia akan jadi pass pawn. Okay, so apa yang saya buat ialah saya tak makan, saya tunggu. Takes. Dia take. Okey, dia cuba nak tu tapi dia tak boleh control sebab saya tolak situ. Jadi king dia dalam flanking. King dia kena flanking. Okey. Dia tunggu saya makan, saya tak makan. Akhirnya dia makan, saya makan. Okey, nampak? So still dia berada dalam keadaan backward dan pawn saya ni dikira more advanced di pawn daripada di pawn hitam. Jadi walaupun benda nampak kecil, tapi dari sudut time, dari sudut ke depan, dari sudut tempo, king
aktiviti berada agak lambat. Okey, bila tengok macam ni, immediately kena buat calculation. Saya nak bagi tahu macam mana nak buat calculation untuk Zhang Zuang. Zhang Zuang, Zhang Zuang ialah apabila keadaan dia boleh jalan dulu tapi menyebabkan dia rugi kalau dia jalan dulu. Itu maksudnya Zhang Zuang. Yang dia akan makin ke belakang, lagi dia jalan, lagi dia hilang position, lagi dia hilang square of control. Itu nama dia Zhang Zuang. Okay. So, bila macam ni, macam mana saya nak create Zhang Zuang supaya lebih dia jalan, lebih dia akan kalah. Okay. Bila ada macam ni, macam mana kita nak kira step supaya kita tak Zhang Zuang, dia yang Zhang Zuang. Susah juga nak kira sebab yang ni ada boleh jalan sini 1, 2, 3, 4, yang ni 1, 2, 3, 4. Kena pula dalam permainan game nombor ganjil, nombor genap susah. Saya boleh bagi tahu trik paling mudah. Kalau tak pandai nak kira exactly. End game ni walaupun pace sikit tapi dia punya movement tu tak semestinya sikit. Maksudnya calculation can be a lot and calculation must be precise. Sebab kalau tak precise, tu yang kena Zhang Zuang. Tapi saya nak ajar trik cara nak gerakkan ni supaya kita tak pada Zhang Zuang. Saya bagi tahu kalau boleh gerak satu saja. Kalau dia gerak satu, kita gerak satu, kita gerak satu, kita gerak satu. Macam mana supaya kita boleh calculate senang sikit. Kalau kita mula rough untuk tolak-tolak, sedar-sedar nanti kita berada dalam Zhang Zuang. Okey? Okey. Hitam tengah jalan sekarang. Saya dah calculate lama study ni. Saya nak tengok adakah hitam dengan position macam ni boleh draw ataupun boleh menang. Tapi sebenarnya semuanya telah berlaku dengan kesilapan ketika king dia bergerak tadi. King dia is too passive. Okey. Hitam cuba jalan kat sini. Yang ni memang saya kena oppose sebab saya tak nak black jalan kat sini dan dia somehow boleh tolak kat sini. The advancement, pawn dia jauh ke depan. Kan saya cakap tadi, dekat d5 tadi, kat depan ni penting. Lagi dekat dengan ke square untuk queen lagi penting kan. Okey, jadi saya jangan bagi kat tu. Jadi saya maintain kat sini supaya dia tidak boleh jalan kat sini. Okey, so kalau dia jalan kat sini, saya jalan kat sini, dia jadi Zhang Zuang. Tengok ya. Okey, dia gerak, dia dah commit kat sini, tengok ya. Bila saya hanya dia dah sebenarnya dah nak kena Zhang Zuang dah. Dia jalan kat situ, A6, saya jalan A3, dia dalam Zhang Zuang. Zhang Zuang itu maksudnya mana-mana pergerakannya dia tak boleh jalan sini. Kalau dia jalan kat sini, saya boleh jalan kat sini dan saya boleh ambil piece dia. Dia berada dalam keadaan Zhang Zuang. Sekali lagi. Okey alright. Sebenarnya dia dah bergerak awal, dia dah give up. Sepatutnya dia kena stay kat sini, tunggu pergerakan kat sini. Jadi siapa yang bergerak dulu, dia kalah. Okay, so tapi dia dah bergerak, saya terpaksa make move. Saya kena counter move dia supaya bila dia jalan, katakan kalau dia jalan sini, saya jalan sini, lebih kurang sama ni position dia. Okay, dia terpaksa. Kalau dia jalan kat sini, saya pergi sini. Okay. Kita tengok. Kalau dia jalan kat sini, saya pergi sini. Okey. Kalau dia jalan kat sini, saya pergi flanking. So, yang ni dia tak boleh jalan sini sebab saya sudah masuk. Kan? Saya sudah masuk. So, dia terpaksa lari kat sini. Still in a Zhang Zuang, any position, opposition, shouldering, flanking, dapatkan kini square, tengok pawn kita, mana pass pawn, macam mana pawn structure, cuba dapat dalam position pada Zhang Zuang. Okay, alright. Sikit lagi kita tengok tadi position tadi. Jadi untuk menjadi pemain yang lebih bagus, dia kena nampak semua yang berlaku tu. Masa kita trade tu, kita kena nampak semua berlaku. Kat mana kita nak cuba dapat Zhang Zuang. Okay, dapat dia offer.
check. So saya pergi depan, dekat, saya overtrade, dia tak lagi, dia overtrade, okey, dia pergi, saya sudah, so, sini salah dia. Dia too passive. Saya sempat kat sini, saya overtrade, okey, alright. Akhirnya dia tolak, saya pergi, Zhang, dia pergi, saya tolak, dia pergi, saya tolak, and any movement dia akan rugi. Mana dia maksudnya dia tak boleh pergi sini, dia tak boleh pergi sini, yang hanya dia boleh pergi sini, sini atau sini. Jadi saya boleh makan dia. So dia dalam keadaan Zhang. Okey, apa akhirnya dia dah terlalu fikir macam tu, dia give up, saya hanya makan. So bila saya makan, dan akhirnya dia resign lah, sebab dia still in the zone. Dia gerak sini, kita boleh makan. Dia gerak movement saya dapat makan. Okey, katakanlah, okey, kita tengok dia gerak sini, saya makan. King tak boleh buat apa, kan? King, katakan king lari sini, saya makan. Saya dapat queening square, saya tolak pawn. So itu prinsipal untuk king pawns endgame secara mudah. Dia ada banyak lagi lah combination dia. Kalau dekat flank macam mana nak draw, kalau pawn tu kat tepi macam mana, apa semualah. Cumanya saya nak bagi tahu tentang simple principle, macam mana nak calculate apa yang kena kita, opposition, flanking, shouldering, pawn siapa yang duduk kat belakang, siapa yang pass pawn. Dia biasanya kena kira betul-betul, ni siapa makan dulu, siapa dulu. Dan endgame ni dia kena praktis lah, kena praktis, kena banyak tu. Dan lama-lama endgame kita makin okey lah. Kalau yang terkenal dekat dalam dunia ni, macam saya cakap hari tu, Anatoly Karpov dan Magnus Carlsen memang terkenal dengan endgame. Dia punya calculation tu bagus. Daripada biasa punya position kan nampak macam simple je kan, nampak macam equal saja position ni, tapi sebenarnya putih boleh menang kan, even a simple calculation. Itulah secara umumnya tentang king pawn endgame. Okay, saya rasa itu saja. Okay, pasal king pawn endgame ala-ala Jon Snow. Sebab Jon Snow ni dia, kalau siapa tengok Game of Thrones, budak-budak mungkin susah nak tengok lah, sebab Game of Thrones ni 18 SG dan 18 SX. Cumanya Jon Snow, kalau siapa yang tahu, Jon Snow ni dia King of the North kan. Dia seorang relax, humble je kan. Dia seorang, dia boleh dia punya hati yang bersih, yang dia seorang saja. So this is the king pawns endgame. Okay, sehingga semoga bermanfaat dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye.